Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pengajian siri yang ke-33, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Kitab ni kitab yang warna hijau ini, kita ada dua kitab. Kitab warna hijau ni seperti buku teks. Kitab yang warna merah adalah kitab latihan. Kita akan jual package lebih mudah. Kemudian dan boleh dapat dengan harga yang murah lah kalau package kitab hijau dan merah. Kalau sebiji dia mahal. Alhamdulillah, sebelum kita start memulakan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, pada pagi Jumaat yang mubarakah, jadi insya-Allah kita akan baca doa dulu. Semoga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pengajian kita ini terbahagi kepada tiga. Satunya bahagian Qamus Bahasa Arab ataupun Qamus Al-Quran, dan juga akan dihuraikan melalui surah Yasin. Dan bahagian yang kedua adalah Qawaid Al-Mukhtarah, iaitu kaedah-kaedah yang terpilih, yang akan dipilih oleh Ustaz Agong kita. Dan yang ketiga adalah bahagian saya sendiri, iaitu bahagian kata seerti, muradif dalam Quran, dan juga perkataan bahasa Melayu yang sama seperti bahasa Arab dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi Jumaat yang mubarakah ini, sama-sama kita perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan jangan dilupakan, pada pagi Jumaat ini adalah menjadi satu sunnah saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita menghabiskan surah Kahfi sebelum terbenamnya matahari pada hari Jumaat ini. Tanpa melengahkan masa, terus saya serahkan majlis kepada bahagian yang pertama kita, Ustaz Angga. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah pada pagi yang penuh berkah ini, Jumaah Barakah, kita akan mulakan saya sebagai penjelas pada bagian kamus kata dasar Al-Quran, yang mana pada pagi hari ini kita berada pada muka surat ke-154. Lanjutan dari yang semalam masih pada huruf Ain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selalu kita ingatkan dan selalu kita ulang-ulang bahwasanya memang kamus kata dasar Al-Quran ini adalah salah satu bagian yang paling penting dalam buku ini. Kenapa? Karena dengan kita menguasai kamus,
walaupun tak semua kita kuasai, hanya bagian-bagian yang selalu dan kerap muncul kata-kata di dalam Al-Quran saja, mudah-mudahan insya-Allah kita akan dipermudah untuk memahami apa ayat yang kita baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah mempunyai buku ini, buku Dr. Wan Rusli, boleh buka pada muka 154, muka surat 154 pada huruf Ain ya. Kita mulakan pada pagi hari ini pada huruf Ain, Waw dan Dal. Yang mana semalam kita habiskan dan kita akhiri pada huruf Ain, Ha dan Dal. Sekarang kita pada huruf Ain, Waw dan Dal. Jadi dari huruf Ain, Waw dan Dal, 3 huruf ini ada fiilnya adalah ada, ya'udu. Nampak tuan-tuan perempuan, dari waw di tengah-tengah dia berubah menjadi alif. Ya, asalnya dia adalah waw, tetapi tiba-tiba ketika dia menjadi fiil berubah menjadi alif. Maknanya alif yang di tengah itu adalah bukan huruf asli dia. Jadi ada, ya'udu ini ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Macam mana tahu yaf'ulu? Tengok ainnya. Dia dhammah setelah tu. Ada, ya'udu. Waw sebelum waw itu dia didomahkan, makanya dia fa'ala yaf'ulu. Apa maknanya? Kembali. Lepas tu ada kata-kata a'ada. Ya, a'ada. A'ada ini isim ke fi'il? A'ada ini adalah fi'il madhi. Dia mendapat tambahan 1 huruf daripada huruf hamzah di depan. Kalau ada huruf hamzah di depan berarti dia mengikut wazan af'ala. Kalau tuan-tuan puan-puan rujuk pada muka surah 14, dia ikut wazan af'ala. Lepas tu kenapa pula dia tak ada yang sukun di sini? Disebabkan ada huruf ilat tu lah. Dia menjadi a'ada saja. Apa maknanya? Mengembalikan. Dia. Lepas tu ada kata-kata aidun. Aid. Ini adalah kata-kata yang selalu kita dengar ketika dah Ramadan. Ramadan dekat raya. Ni selalu kita dengar ni kata-kata ni. Baik dia dekat media sosial, kat televisyen. Aid. Aid Mubarak. Aid maknanya perayaan. Okey, baik tuan-tuan puan-puan. Di dalam surah Nuh ayat 18 kita akan jumpai dengan menggunakan kata-kata ada ini. A'ada yu'idu. Apa ayat dia? Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ini dia. Menggunakan kata-kata yu'idu. Yu'idu ni asal katanya fi'il madinya adalah a'ada. A'ada mudhari'nya adalah yu'idu. Itu tuan-tuan boleh tambahkan ya pada muka surat ke 154 itu di madi dia. Di mudhari' ya maksud saya. Madinya a'ada, mudhari'nya adalah yu'idu. Itu dia. Lepas tu pada surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj juga kita akan dapati kata-kata huruf ain, waw dan dal ini. Apa dia ayat dia? Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Itu dia. Yu'id juga dia menggunakan kata-kata yu'id fi'il. Jadi banyak memang di dalam Al-Quran tuan-tuan, puan-puan akan dapati fi'ilnya adalah mudhari' yu'id. Dia asalnya fi'il madinya adalah a'ada, mudhari'nya yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Okey. Baik tuan-tuan puan-puan, kita teruskan pada muka surat ke 155. Ya. Ini ada pada huruf ain, ya dan nun. Ini. Ain, ya dan nun. Ada kata-kata yang disenaraikan di sini oleh Dr. Wan Rusli, ada kata-kata ainun jamaknya a'yunun, mata. Kenapa tiba-tiba Dr. Wan Rusli senaraikan dia ke isim? Kenapa tiba-tiba dia ke isim saja fi'il? Fi'il sebenarnya ada. Ada fi'il menggunakan huruf a, ya dan nun. Ayyana. Ayyana yu'ayyinu. Itu adalah fi'il tetapi tidak disenaraikan. Kenapa tidak disenaraikan di sini? Karena memang fi'ilnya tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Jadi memang tuan-tuan dan perempuan, pelajar-pelajar yang sudah mempunyai buku ini, memang buku ini kamusnya terhad
ya, terkhusus memang untuk Al-Quran. Jadi sangat memudahkan kita jika memang tuan-tuan dan puan-puan ingin mencari kata-kata dalam Al-Quran yang tak tahu maknanya. Jadi langsung dia senarkan ke kata-kata ainun, jamaknya a'yunun. Apa maknanya? Mata. Ya, ainun satu mata. Ainani, ainain dua mata. A'yun banyak mata, mata-mata. Lepas tu juga ada kata-kata ainun, jamaknya uyun, tapi bukan bermakna mata, mata untuk melihat. Dia maknanya mata air. Mata air, tempat keluar air. Lepas tu ada kata-kata ainun, bermata cantik. Lepas tu ma'in, bermata air yang mengalir. Dalam Al-Quran banyak sangat kita akan jumpai ayat-ayat Al-Quran menggunakan huruf ini. Huruf Ain, Yan, dan Nun ini. 3 huruf ini. Misalnya di dalam juzuk 30. Misalnya. Juzuk 30. Alam naj'al lahu ainain. Itu. Ainain tak ada pun di dalam sini. Itu bentuk tasniah dia. Dalam bahasa Arab dia tasniah. Ainun satu mata. Ainain dua mata. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata. Memang kita semua ada 2 mata. Lepas tu ada lagi menggunakan kata-kata ainun, tetapi maknanya bukan mata biasa, tetapi mata air. Dalam surah Al-Ghasyiyah misalnya fiha ainun jariyah. Misalnya dalam surah Al-Ghasyiyah ainun jariyah. Dia ainun juga tetapi bukan makna mata. Karena kenapa setelah itu ada kata-kata jariyah, mata yang mengalir, ya. Jadi yang jariyah itu mengalir. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Lepas tu dalam surah Al-Mulk juga kita akan jumpai dengan menggunakan kata-kata ma'in, ya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini. Jadi memang akan banyak kita jumpai. Mudah-mudahan huruf ain, ya dan nun ini boleh tuan-tuan puan-puan hafaz pada hari ini. Kenapa? Tak banyak. Kata-katanya cuma ainun saja. Ainun, ainun, inun, ma'inun. Itu tak banyak. Mudah-mudahan ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita buka pada muka surat ke 157. Kita masuk pada huruf Gha. Pada huruf Gha, Fa dan Ra. Tapi sebelum tu kita dengarkan tambahan dari Ustaz Farid, ya, mengenai huruf Ain, Ya dan Nun ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ainun. Ainun ni dalam konteks yang lebih luas adalah banyak makna. Ainun memberi makna jasus. Bukan Jesus, jasus. Jasus ni adalah mata gelap, mata pengintip. Kita panggil macam SB, Special Branch. Dia menyamar orang biasa, tapi sebenarnya dia sebagai upahan pengintip. Askar-askar semua dah ada training ni. Jasus dah ada training dia. Dia akan, contohnya seseorang yang mencurigakan, tempat location yang mencurigakan, polis atau askar dia akan hantar orang dia. Saja pusing-pusing jalan-jalan macam orang bodoh. Tapi sebenarnya itu adalah jasus. Dalam konteks askar dia lebih luas lagi lah. Macam mana dia lebih luas. Kemudian seterusnya ainun ini ada juga memberi makna mata. Bukan kata mata air, mata kita sendiri. Mata, 2 biji mata kita dipanggil ainun. Ada juga ainun dipanggil mas tau, ainun. Mas. Jadi banyak makna ain ni. Dia tidak cuma dalam Al-Quran digunakan ainun jariyah, iaitu mata air lah. Sekadar itu sajalah. Kita serahkan kepada Ustaz Anggah.
Terima kasih Ustaz Farid. Jadi memang tuan-tuan dan puan-puan, jikalau memang mendapati kata-kata ainun ya di dalam konteks luar Al-Quran, nanti juga banyak makna yang telah diterangkan oleh Ustaz Farid. Ada bermakna jasus, ya, jasus. Lepas tu ada juga bermakna emas. Jadi memang banyak ainun ini mempunyai banyak makna. Tetapi memang di dalam Al-Quran ini mungkin hanya dua makna saja ya. Ainun, kalau menggunakan kata ainun, yang satu mata kita untuk melihat biasa, yang satu lagi mata air. Kalau setelah kata ainun ini ada kata-kata jariyah, bermakna itu adalah mata air. Baik tuan-tuan dan puan, sekarang kita masuk pada muka surat 157, huruf gha, fa, ra. Kita huruf baru lagi, huruf gha sekarang. Ya, huruf gha, fa dan ra. Jadi huruf gha, fa dan ra ini ada fiilnya adalah ghafara yaghfiru. Bermakna dia ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Mudhari' dia yaf'ilu. Bukan yaf'ulu, bukan yaf'alu. Apa maknanya? Mengampunkan. Ada lagi fiilnya istaghfara. Istaghfara itu adalah fiil madhi. Bermakna dia ikut wazan istaf'ala. Itu nampak tu tuan-tuan perempuan ya, tambahnya ada 3 huruf, ada huruf alif, huruf sa, huruf ta. Istaf'ala, istaghfara. Sesuai. Istaf'ala mudhari'nya yastaf'ilu. Kalau tuan-tuan perempuan buka muka surat 14, ikut wazannya yastaf'ilu mudhari'nya. Bermakna kalau istaghfara mudhari'nya adalah yastaghfiru. Itu. Apa maknanya? Meminta ampun. Ya, meminta ampun. Maka nanti dari kata-kata ini kita dapatilah kata-kata istighfar. Ya, istighfar. Dari kata-kata ini istaghfara, yastaghfiru, istighfar. Kata terbitannya. Lepas tu ada kata-kata maghfirah dengan makna ghufranun. Bermakna keampunan. Banyak akan kita jumpai di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata-kata ghafara ini, dengan huruf gha, fa dan ra ini. Misalnya pada surah Al-Baqarah. Ini selalu kita baca, apalagi yang nak tidur juga kita baca, ada baca ini. Lepas tu misalnya dalam selepas baca Yasin juga ada baca ini. Misalnya pada ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Fayaghfiru, fayaghfiru. Ini dia kata-katanya menggunakan kata-kata yaghfiru. Bermakna dia menggunakan kata mudhari'. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Lepas tu misalnya ada juga pada juzuk 30 ni selalu kita dengar fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 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 Ini adalah dia menggunakan fi'il amar. Wastaghfir. Lepas tu pada surah Yasin juga kita akan dapati ayat ya dengan menggunakan kata-kata gha, fa dan ra ini. Misalnya pada ayat innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Ini dah. Fabashshirhum bimaghfiratin. Maka berilah kabar bergembira kepada mereka bimaghfiratin, dengan keampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Okey. Lepas tu kita akan jumpai juga selalu di dalam ayat Al-Quran dengan menggunakan kata-kata ghafur. Ghafur ini dia menggunakan sirah mubalaghah ya, bermakna yang maha. Innallaha ghafurur rahim. Banyak akan kita jumpai. Ghafur ini juga dia diambil dari kata-kata hurufnya gha, fa dan ra. Ya. Bermakna apa? Yang maha mengampuni. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita masuk ya pada senarai mencari kata dasar di dalam surah Yasin. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Pagi hari ini kita tak akan banyak ya. Ayatnya tak panjang. Kita berada pada ayat lanjutan dia qalu inna tatayyarna bikum. Okey. Ya.
Qalu, ya. Inna tatayyarna bikum. Inna tatayyarna bikum. Ini tuan-tuan. Qalu inna tatayyarna bikum. Jadi nampak jelas ya. Jadi kata yang pertama kita cari adalah qalu. Ini memang kata-kata ini selalu kita dapati. Semalam juga dapati, sebelum-sebelum juga dapati ya. Qalu. Ini dia. Ini dia kata-kata kita pertama tuan-tuan perempuan yang harus kita cari adalah kata-kata qalu. Nih. Qalu. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini telah diterangkan juga oleh Ustaz Agung kita pada kaedah terpilihnya ya, pada kaedah terpilih fa'il ya, fa'il. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau ada nampak waw sukun dengan alif. Waw sukun dengan alif itu bermakna dia adalah huruf tambahan dia. Banyak kita akan jumpai dengan menggunakan itu. Misalnya pada fi'il mudhari' juga ada, misalnya fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini ada waw dan alif di belakang. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau ada jumpa ayat, jumpa kata yang ada waw sukun, lepas tu ada alif, automatically dia adalah huruf tambahannya. Dalam ilmu nahu waw dan alif ini nanti dia akan menjadi fa'il dia. Akan menjadi fa'il dia. Okey, sekarang kalau waw dan alif ini kita hilangkan, kita tepikan dulu, maka dia akan tinggal qala saja. Nih, sebenarnya kata-kata qala ini sudah tak asing lagi di telinga kita ya. Sudah biasa kita dengar qala Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabi. Wa iz qala rabbuka lil malak. Banyak dengan menggunakan kata-kata qala. Sekarang cuma kita nak mencari ya, kata-kata qala ini ada pada kamus kata dasar atau tidak. InsyaAllah ada. Jadi kata-kata qala ini kita ulangi lagi bahawa di tengah-tengah ada huruf alif. Bukan huruf alif itu adalah huruf dasar dia, kata dasar dia. Kenapa? Karena alif tak akan pernah dia akan menjadi huruf dasar. Tak akan pernah tuan-tuan jumpai 3 huruf kata dasar dalam Al-Quran itu menggunakan huruf alif, tak akan pernah. Kalau tak waw, dia menggunakan ya. Okey. Sekarang kita nak pastikan apakah dia adalah waw atau ya. Okey, baik tuan-tuan puan-puan, kita buka pada huruf qaf ya. Kita ambil kata-kata qawala. Ini dia qawala, tengah-tengahnya ada waw. Maka akan jumpai kata-kata qala. Ini semalam pun dah kita menggunakan kata-kata ini. Qala yaqulu. Apa maknanya? Berkata. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, ada jumpa-jumpa kata qala bermakna berkata. Lepas tu kita ada waw alif di sini. Waw alif ini. Sebenarnya apa ini waw alif ini? Sebenarnya itu menunjukkan bahawa yang berkata itu ramai. Ya. Satu orang berkata, dia berkata qala. Ya. Dia berdua berkata qala. Ada alif dia. Ini 2 orang berkata qala. Ni. Kalau mereka semua berkata, inilah jadi dia. Qalu. Ada waw alif dia. Itu dalam ilmu sharaf, itu dalam tasrif lughawi dia. Qala, qalu, qalat. Nanti dia perempuan berkata. Nanti itu. Sekarang kita cuma nak terangkan saja bahawa kalau qalu ini, kalau qala saja berkata, kalau qalu mereka berkata. Baik tuan-tuan perempuan ya. Kita bermakna qalu mereka berkata. Ini banyak nanti tuan-tuan perempuan akan jumpai dalam Al-Quran. Jadi kalau ada kata-kata qala berkata, bermakna yang berkata satu orang saja. Kalau qalu mereka berkata. Okey. Inna ini dia adalah kata yang tak punya kata dasar. Inna ini dia gabungan dari inna plus na. Jadinya inna ya. Sesungguhnya, inna itu sesungguhnya.
Na ini bermakna kami. Ya. Bermakna inna sesungguhnya sesungguhnya kami. Banyak menggunakan kata-kata inna banyak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami. Oke. Sesungguhnya kami. Tatayyarna. Ha, ini dia. Tatayyarna. Tatayyarna. Oke, tatayyarna. Tatayyarna. Oke. Tuan-tuan puan-puan, kaedah yang paling senang lagi. Kaedah yang paling senang lagi. Kalau tuan-tuan puan-puan ada jumpa kata ya yang menggunakan na belakang ini kan ada na belakang. Ya. Nah, ini bermakna dhamir. Tapi kalau ada tuan-tuan puan-puan jumpa na ada na ya. Nah, sebelumnya ada sukun. Nah, bermakna dia adalah fi'il madhi. Itu cara senangnya. Banyak case yang akan kita jumpai. Misalnya menggunakan na nih, anzalna. Misalnya inna anzalna. Anzalna. Nampak ya? Ada na, sebelum na ada sukun. Bermakna dia adalah fi'il madhi. Apa lagi? Qulna. Nih. Ada na lagi panjang ke belakang. Sebelum na ada sukun. Bermakna dia adalah fi'il madhi. Ya. Oke. Mana dia? Ini dia. Oke, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, ini dia. Jadi, sekarang kita berada pada tatayyarna ya. Tatayyarna. Oke. Tatayyarna. Nampak ya sebelum na panjang ini ada sukun. Bermakna dia adalah fi'il madhi. Kalau dia adalah fi'il madhi, kerja kita adalah dia masuk wazan yang mana. Kita buka muka surat 14 tuan-tuan perempuan, mencari wazannya. Sebenarnya dia wazan apa nih? Ini dia. Oke ya. Tatayyarna. Nih. Ada af'ala ya, ada fa'ala, ada fa'ala, ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, istaf'ala. Okey. Sebenarnya dia ikut wazan mana? Okey. Baik, tuan-tuan perempuan yang sudah buka muka surah 14 ya. Jadi tatayyarna ini, na ini adalah na dhamir kan? Na kami bermakna dia adalah gabungan dari dua kata. Tatayyara satu, tatayyara plus na sini. Na ini bermakna dhamir, isim dhamir bermakna kami. Ya, na. Tatayyara tambah na. Jadi tatayyara kalau kita tengok ke muka surat 14 ini, muka surat 14 ini dia ikut wazan nomor 8. Tafa'ala. Tafa'ala. Ya, tafa'ala. Bermakna wazannya tafa'ala. Okey. Tafa'ala. Dan tuan-tuan perempuan kalau nengok wazan huruf dasar dari wazan adalah huruf fa, huruf ain, huruf lam. Itu adalah 3 huruf dasar dia kalau kita nak buka kamus Al-Quran dia. Kalau kita nak cari ya, macam mana kita nak dapatkan kata tatayyara ini? Kita tengok tafa'ala. Huruf asli dia adalah huruf fa, huruf ain, huruf lam. Teruskan. Berarti ta di depan adalah huruf tambahan dia. Ya, ta ini. Huruf tambahan bermakna ta di depan ini adalah huruf tambahan. Fa'ala. Jadi huruf asli dia adalah huruf fa, ain dan lam. Huruf fa dia adalah huruf to. Ya, huruf to. Ain dia bersabdu adalah huruf ya bersabdu di sini, dan lam dia adalah huruf ra di sini. Bermakna dari tatayyara ini huruf asli dia ada 3, cuman ada huruf to, ya, huruf to, huruf iya, huruf ra. 3 huruf to, ya dan ra. Mari kita buka kamus kita pada huruf to. Tuan-tuan puan-puan boleh buka pada muka surat ya ke ini dia 145.
Ini dia. 145. Nampak ya? Ini dia. Ada huruf to, huruf iya, huruf ro. Mana kata-kata kita tatayyara? Ini dia. Tatayyara. Apanya? Menduga nasib malang. Menduga nasib malang. Bermakna bernasib malang. Dia menduga, dia bukan betul-betul juga nasib malang tu, tapi dia menduga aja. Okey, menduga nasib malang, bernasib malang. Bernasib malang. Okey. Bikum. Bikum ini banyak bermakna. Jadi walaupun ada bikum ini, dia adalah gabungan dari huruf ba dan kum. Bi plus kum, jadinya bikum. Okey, bi plus ha, bihi. Apa lagi? Bi, huruf bi plus him, bihim. Itu dia. Jadi banyak memang kata-kata dalam Al-Quran ini, dia gabung-gabungan huruf. Ini adalah gabung huruf. Bikum. Bikum ini banyak maknanya. Jadi kita menyesuaikan dengan ayat saja. Ini bikum ini di konteks ayat ini dia bermakna oleh kalian. Oleh kalian. Okey, baik tuan-tuan puan-puan, sekarang kita pahami ayat yang kita tulis ini dengan apa yang telah kita senaraikan dalam ayat, dalam buku buku Kamus Kata Dasar ini. Jadi qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna, bernasib malang. Tatayyarna ini kami bernasib malang. Kenapa bernasib malang? Nasib kami malang bikum, disebabkan oleh kamu semua. Itu dia. Jadi cerita dalam surah Yasin ini kan, kita semalam kan menjelaskan bahwa ada orang yang diutus yang dikisahkan, ada yang diutus kepada suatu kaum, 3 orang yang diutus, maka kaum itu mendustai. Inilah salah satu kata-kata mereka mendustakan itu. Qalu, mereka berkata, mereka itu siapa? Kaum itu, kaum yang diutus itu, kaum yang mendapat utusan. Mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna, bernasib malang, bikum, disebabkan kamu nih. Disebabkan karena kamu yang datang memberi nasihat ini, memberi nasihat-nasihat. Mereka berkata, kami bernasib malang disebabkan oleh kamu semua. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, mungkin itu saja dari saya pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan pada hari Isnin lagi, karena esok kita tidak live. Jadi hari Isnin kita teruskan ayat ini. Kalau tuan-tuan puan-puan ada masa di rumah, nak cari sendiri juga lanjutan ini boleh, tak ada masalah. Jadi hari Senin kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ada pertanyaan? Tak ada pertanyaan ya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Dan harapan kami, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang telah disenaraikan kata-kata dasar Al-Quran pada pagi hari ini, boleh kita hafaz. Boleh kita hafaz, boleh kita praktis terus hari dalam Al-Quran. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Angga yang memberikan huraian yang cukup padat dan mantap lah. Saya ada tambahan sikit mengenai dengan Ustaz Angga tadi. Tatayyur. Tatayyur ni dalam bahasa Melayu kita kata sempena nama sial. Sempena sial. Malang. Kita panggil tatayyur. Dalam Islam tatayyur tidak ada. Kalau zaman jahiliah lu, orang nak keluar rumah tengok burung belah kanan ke belah kiri. Kalau burung lalu belah kiri, jangan keluar. Itu semua adalah tatayyur, sempena. Dia kata kalau burung lalu belah kiri, mana ada petanda buruk. Petanda buruk sempena sial itu dipanggil sebagai tatayyur, ataupun satu lagi dipanggil tasya'um. Dalam hadis tasya'um ataupun tatayyur. Tapi dalam lawan kepada tasya'um ataupun tatayyur adalah tafa'ul. Tafa'ul ada, sempena nama baik. Sempena nama baik, tafa'ul ada. Sebab itu ada satu perjanjian dipanggil perjanjian Hudaibiyah. Okey. Jadi
Saya tak apa ingat kisah dia. Ada, tapi ada berkenaan dengan tafa'ul. Tafa'ul. Contoh, mari bacalah kisah berkenaan dengan Hudaibiyah. Contohnya, contoh yang paling mudah, hari ini yang mengikuti pengajian kita, ada nama dia siapa? Yusri. Kita minta semoga dengan kehadiran beliau, maka majlis kita akan mudah. Itu namanya tafa'ul, sempena nama baik. Sebab Yusri itu makna mudah. Yusrun, mudah. Okey. Jadi itu dipanggil tafa'ul lah. Tafa'ul, sempena nama baik. Sebab berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan apa? فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ. Kami ni sebelum ni elok je. Bila datang balak ni sebab Musa lah dengan pengikut dia. Sebab maknanya mereka jadikan Nabi Musa alaihissalam dan juga pengikutnya sebagai tatayyur ataupun tasya'um. Kami mendapat sial sebab dia. Sebenarnya dalam Islam tak ajar macam tu. Sial tak ada. Benda tak baik datang kepada kita bukan sebab orang lain. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan disebabkan seseorang ataupun benda, binatang dan sebagainya. Itu dipanggil tatayyur ataupun tasya'um. Lawan dia adalah tafa'ul. Okey. Seterusnya kita serahkan kepada Ustaz Agong untuk sesi yang kedua mengenai dengan kaedah yang terpilih. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ni kita boleh bersama-sama menyaksikan live belajar bahasa Al-Quran, dan semoga saja usaha dari tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami bahasa Arab, terkhususnya dengan niat memahami Al-Quran, itu mengangkat derajat tuan-tuan dan puan-puan serta memudahkan kita masuk syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, sekarang kita dah masuk ke siri yang ke-33. Sebelum ni pun saya dah habiskan semua kaedah terpilih, iaitu 20 kaedah. Cuma sekarang saya ulang balik, saya patah balik, dan pada kesempatan kali ini kita dah masuk pada kaedah ke-12. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang lewat live ni, lewat sebelum ni live yang kaedah terpilih 1, 2, 3 tak ikut, boleh rujuk kembali kepada video-video sebelum ni atau tengok di channel YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami bahasa Arab ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada kaedah yang ke-12, yang mana ada 11 kaedah yang dah kita fahami dan kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada kaedah mengenai kata dasar, dan ini lebih dikuatkan lagi oleh Seangga dalam pelajari kamus kata dasar. Lepas tu kita dah tahu mencari kata dasar dari setiap perkataan-perkataan bahasa Arab, ataupun khusus dia dalam kitab ni perkataan dalam surah Yasin dan surah Al-Fatihah. Lepas tu kita naik sedikit memahami huruf illah. Sebab kan terkadang huruf illah ni yang membuat kita susah nak mencari kata dasar, membuat kita tersilap nak menentukan kata dasar dia. Dah kita fahami sedikit mengenai huruf illah, kita naik lagi, kita dah faham, kita disenaraikan mengenai kata kerja dalam bahasa Arab. Ada 3 type jenis kata kerja dalam bahasa Arab. Ada kata kerja fi'il madi di masa lampau, ada kata kerja fi'il mudhari' yang masa sekarang, ada kata kerja amaran, kata kerja perintah.
Macam dia, kalau fi'il madi contoh, kalau tuan-tuan dalam baca hadis lah atau dalam Al-Quran pun ada qala. Qala ni maknanya dia telah berkata. Telah berkata. Lepas tu ini fi'il madi dia sebab dia telah. Lepas tu yaqulu. Yaqulu. Ni dia sedang ni. Kalau ni sedang berkata. Lepas tu kalau kita ubah jadi qul, macam dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Qul, engkau katakanlah. Katakanlah. Kita dah memahami 3 type ni. Ini fi'il madi, ini fi'il mudhari', ini fi'il amar. Kata kerja, perintah. Jadi kita dah bahas ni semua ni dah. Kita pun dah tahu macam mana nak mencari. Contoh qala ni. Ini ni siapa pelaku dia? Pelaku dia sini dia. Dia telah berkata. Kalau dia qalu dalam Al-Quran kan tadi Ustaz Angga tadi ayat dia qalu macam mana Ustaz? Qalu qalu inna tatayyarna bikum. Qalu. Itu pakai waw. Masih dengan kata dasar yang sama, masih fi'il yang sama, masih dengan kata kerja yang sama, mempunyai makna yang sama. Cuma yang berbeza dia apa? Pelaku dia. Qalu. Berbezaan dia pelaku dia saja sini. Qalu. Perbezaan dia pelaku saja. Sini pakai waw. Waw ni makna dia mereka. Mereka berkata. Mereka telah berkata. Jadi perbezaan dia sini. Pelaku dia saja. Jadi yang bab 3 kaedah sebelum ni, iaitu daripada kaedah 9, 10, 11, itu mengenai pelaku ni lah kita bincang ni. Macam mana nak tentukan ni semua. Boleh tuan-tuan rujuk, tengok balik pada kaedah 9, 10, 11 mengenai ini semua. Okey. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar macam mana itu kita belajar macam mana nak hilangkan ni faktor ni. Nak hilangkan ni, kita cuma nak jadikan ini kan kata, telah berkata, sedang berkata, katakanlah. Kita nak buat dia jadi makna perkataan atau kata-kata. Tak pakai lagi nama pelaku. Tak pakai lagi masa dia. Atau lah ni. Tak pakai lagi. Kita cuma nak ambil kata kerja dia saja. Perkataan atau kata-kata. Kita kalau sini telah berkata, dia telah berkata, dia sedang berkata, kamu katakanlah. Sekarang kita hilangkan. Kamu, dia kita hilangkan. Telah ni kita hilangkan. Sedang ni kita hilangkan. Lah dia kita hilangkan. Jadi dia apa? Kata. Kata atau perkataan atau kata-kata. Dalam bahasa Melayu, ini dinamai kata terbitan. Kata terbitan. Dalam bahasa Arab, ini dinamai masdar. Masdar. Kalau di sini, kalau masih kata kerja, dia terikat dengan pelaku. Mesti ada pelaku kata kerja kan? Kalau sini kata kerja ni, mesti ada masa dia. Sedang ke atau melampau. Tapi kalau kata terbitan, dia menyatakan perbuatan. Tapi tak ada masa, tak ada pelaku. Kecuali kalau kita nak menjadikan kata-kata awak tu, kata-kata dia, kata-kata kamu, perkataan kamu, itu tu disandarkan tu. Itu bukan pelaku dah lagi, disandarkan. Nanti adalah tajuk khas dia. Tapi yang sekarang kita tahu, kita nak hilangkan ni pelaku dengan masa dari sebuah perbuatan hingga menjadi kata terbitan atau dinamai dalam bahasa Arab masdar. Sebab itulah tajuk kaedah terpilih ke-12, tajuk dia adalah membuang faktor masa dan fa'il atau pelaku kata kerja. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil contoh yang ni. Qala yaqulu qul. Kita nak jadikan kata terbitan dia. Kata terbitan dia dalam bahasa Arab adalah qaulun. Qaulun.
Qaulun. Qaulun. Qaulun ni makna dia apa? Perkataan, kata-kata. Okey. Kita kalau kita nak sandarkan dengan seseorang macam mana, Ustaz? Kita nak sebut perkataan kamu, kata-kata kamu, kata-kata awak tu sangat menyakitkan. Kata-kata awak meluluhkan hati saya. Macam mana nak ubahkan tu? Kata-kata awak buat jadi qauluka. Pakai ka dia. Nanti itu adalah tajuk khas dia. Qauluka, pakai ka dia. Jadi ka ni menyatakan kepemilikan, disandarkan kepada kamu. Ka. Kalau tuan-tuan yang punya isteri nak cakap kan, perkataan awak membuat saya tersenyum. Boleh? Qauluka. Qauluka yaj'aluni atabassam. Boleh? Ustaz, dalam Al-Quran qaulun ada ayat qaulun ma'rufun surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin itu. Adza. Khairum min sadaqatin yasba'ul adza. Dalam surah Al-Baqarah. Okey, dalam surah Al-Baqarah. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uhal adza. Yatba'uhal adza. Naam. Jadi perkataan yang ma'ruf, yang baik itu lebih baik daripada sedekah yatba'uhal adza, yang diikuti oleh perbuatan menyakitkan. Jadi kalau kadang kan ada orang bersedekah ni, dia bagi sedekah, contoh saya bagi sedekah sama Hafiz ni, Hafiz duit. Hang tak ada duit kan? Susah nak makan kan? Ni bagi duit. Sakit hati orang. Itu tak baik bersedekah macam tu. Lebih baik mengatakan perbuatan, lebih baik kita berucap kata-kata yang baik, menyenangkan hati orang, daripada bersedekah dengan uang sebanyak pun tapi orang yang kita kasih tu dia merasa sakit hati. Ya Hafiz lah. Okey, jadi ni. Okey. Ini kata terbitan dia qaulun. Dalam Al-Quran tadi ada sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Qaulun qala yaqulu qul qaulun, kata terbitan dia punya. Jadi kita belajar pada hari ini macam mana nak ubah dia. Cuma perlu kita ketahui bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kata kerja dia, ini kata kerja berapa huruf ni? Berapa huruf ni? 1 2 3. 3 huruf. Maknanya dia ikutkan wazan yang pertama atau pola yang pertama. Pola yang pertama itu maknanya dia wazan yang pertama. Kalau wazan yang pertama, bentuk daripada masdar dia tak menentu. Tak menentu dia. Kita tak boleh nak tentukan bentuk masdar dia. Tak ada format, tak ada struktur dia. Kita kena rujuk pada kamus. Sebab tu dalam kitab ni, Dr. Wan Rusli senaraikan kata terbitan untuk kata kerja yang 3 huruf. Ada juga yang tak disenaraikan jikalau perkataan tu tak ada dalam Al-Quran. Okey. Cuma kalau untuk wazan atau pola yang kedua hingga ke-9, 2 hingga 9, itu ada struktur tertentu untuk masdar dia. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan, akhraja. Akhraja ni dalam apa? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja. Ini 4 huruf ni. 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Ini fi'il madi. Dia telah akhraja ni makna mengeluarkan. Akhraja minha ma'aha. Dia telah mengeluarkan daripada bumi itu ma'aha, airnya. Daripada bumi ya. Boleh tengok daripadanya airnya. Okey, akhraja mengeluarkan. Dia telah mengeluarkan. Okey. Ini akhraja ni wazan yang kedua. Wazan yang kedua hingga ke-9 dia ada struktur dia. Kalau yang ni dia ikutkan pola atau wazan if'alun. Maknanya sini ni akhraja berarti ikhrajun. Semua macam tu. Akhraja ikhrajun. Kalau tuan-tuan nak buat yang perkataan lain, anzala, kita kan inna anzalnahu fil lailatul qadar. Anzala ikutkan wazan ni juga, af'ala.
maka bentuk dia pun if'alun. Berarti inzalun. Sama. Tapi kalau qala yang 3 huruf dengan kawan-kawan dia ada yang tak serupa. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan semua, semalam kita dah bahas kan kataba kan. Kataba ni menulis mana dia? Atau mewajibkan? Kataba. Kata terbitan dia, penulisan, itu bukan macam ni, bukan katsbun, bukan. Tapi kitabatun. Berbeza dia. Jadi kalau untuk yang 3 huruf ni, dia tak ada pola terkhusus, pola khusus ada. Tapi kalau yang wazan kedua hingga 9 ada pola dia. Macam mana pola-pola dia Ustaz? Ada pada muka surat 36. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok muka surat 36. Ini dia. Gabungan wazan. Wazan yang 4 huruf af'ala. Wazan yang 5 huruf ifta'ala. Wazan yang 5 huruf infa'ala, 6 huruf istaf'ala. Bentuk dia ni sama. Contoh dia, ini apa maksud dia? Dia akhiran dia kena tambah alif. Macam ni. Ni penjelasannya ada di bawah. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, meminta ampun bahasa Arab dia apa? Apa? Istaghfara. 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 Tuan-tuan dan puan-puan, kita agak-agak kan? Istaghfara tu berapa huruf tu? Alif, sin, ta, ra, fa dan ra. 6 huruf. Cari yang sama. Yang mana yang sama? Yang ni 3, ni masih 4 huruf. Ni 5 huruf, tak sama pun. Ini 6 huruf. Sama dengan istaf'ala. Macam mana nak buat masdar dia? Tak pakai alif di awal. Sebelum akhir, bagi alif lagi. Sebelum lam ni kan ada alif ni. Sebelum lam ada alif. Kita bagi alif sebelum dia. Sebelum yang terakhir. Berarti sini kita bagi alif kan? Berarti ni. Macam tu dia. Lepas tu, huruf akhir dia bagi tanwin. Boleh bagi tanwin dia. Berarti. Okey. Yang ni. Macam ni dia. Lepas tu, ikutkan wazan ni. Selepas sa, sin, itu bagi baris bawah. Berarti sebelum fa dia, selepas itu bagi sukun. Istighfarun. Jadi dia kena ikut yang ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan punya yang serupa dengan ni, bentuk dia istaf'ala, ikutkan ni saja. Istighfarun. Sebab tu kalau kita cakap, istighfar lah. Minta ampun lah. Contoh kalau ada yang orang buat tersilap, istighfar. Minta ampun. Contoh lagi tuan-tuan dan puan-puan, meminta izin. Minta izin bahasa Arab dia istazana. Wa istazana wa istazana kan? Wa istazana tu bukan. Bukan. Istazana contoh dia. Istazana. Istazana ni makna dia meminta ampun. Meminta ampun. Istazana. Istazana itu sama dengan istaf'ala. Sama dengan istaf'ala. Jadi kalau kita buat masdar macam mana? Ikutkan ni bentuk dan istighfar ni. Berarti kalau kita ikutkan yang ni, kita samakan saja. Ta dia bagi sukun, bagi kasrah. Berarti kasrah. Lepas tu adza ni bagi yang sebelum akhir bagi alif. Berarti yang akhir dia bagi tanwin. Berarti istizanun. Cuma dalam penulisan bahasa Arab, dalam penulisan yang alif ni tak boleh macam ni. Kalau alif tu sebelum dia kasrah, dia kena bagi ya sini saya. Bukan alif Yang ini penulisannya saja. Macam ni kan? Hamzah dia di atas ya kan? Istizan. Jadi kali ini penulisan saja. Dalam penulisan saja, segi penulisan. Cuma kaedah tu tak sama macam ni. Istighfar. Macam tu istakhraja. Istakhraja ini makna ini minta izin Istakhraja ni minta keluar. Istikhraj. Istakhraja. Contohlah. Ni pun macam ni ke. Berarti
istikhrajun. Jadi samakan saja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tinggal rujuk je contoh-contoh yang ni, sesuaikan. 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 Macam tu juga yang kedua, tafa'ala ya tafa'ala dengan tafa'ala. Ni berapa huruf ni ya? 1 2 3 4 5. 5 huruf. Ini pun 5 huruf. Kalau yang kedua ni macam ni bentuk dia. Contoh dia taka'thurun. Asal dia tu takathara. Fi'il madi dia takathara. Takathara. Takathara ni saling memperbanyak. Kalau dalam Al-Quran tu takasurul amwal. Apa Ustaz Farid? Wa takasurun fil amwali wal aulad. Ni memperbanyak dalam harta ataupun anak. Saling lomba memperbanyak harta. Takathur. Takathurun. Okey. Jadi fi'il madi dia takathara, ikutkan yang ni, tafa'ala. Tafa'ala. Ikut dia takathurun. Takathurun. Contoh dalam, kalau kita tengok dalam takathurun, atau dalam, kalau berpura-pura sakit bahasa dia tamarada, berpura-pura sakit. Kalau kita hilang, kita jadikan kata terbitan dia tamarudun. Sama dia. Jadi kalau terjumpa fi'il madi dia tafa'ala, pola dia macam ni, tinggal ikutkan saja ni. Kalau kita nak jadikan dia masdar. Taqallaba. Contoh taqallaba pun juga. Taqallaba ni makna dia berbolak-balik. Taqallaba. Jadi kalau kita nak jadikan kata terbitan, berarti ikutkan yang ni. Ni taqallubun. Contoh lagi tanazzala. Tanazzala. Tanazzala ni turun. Tanazzala. Atau ta'allama. Ta'allama mungkin pernah dengar tuan-tuan yang dah pernah belajar bahasa Arab. Ta'allama. Ikutkan ni. Sama ni. Tafa'ala. Kalau kita nak ubah jadi masdar, macam mana? Ikut yang taqallubun ni. Taqallubun. Dua huruf terakhir bagi baris depan. Taqallubun. Huruf dua terakhir. Berarti sini tanazzulun. Lepas tu ta'allumun. Macam tu semua. Ikutkan saja yang ada di tabel ni. Jadi Dr. Muhammad Rusdi dah bagi kemudahan, kita tinggal tiru saja yang ni. Apa? Jadi fa'ala. Fa'ala, contoh dia jadala. Jadala. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadala, fa'ala. Sama dia. Jadala, itu fi'il madi dia. Ni berapa? 4 huruf ni. Jadala. Jadala itu makna dia berdebat. Bertikai. Boleh juga. Jadala. Berdebat. Jadala fa'ala. Macam mana masdar dia? Mujadalah. 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 Berarti ikutkan yang macam ni dia. Atau boleh juga ikutkan jihad ni. Jidalun boleh juga. Jidal. Kalau jahada boleh kan? Jahada yujahidu mujahadatun. Mujahadah. Jahada yujahidu jahidu ni makna dia bersungguh-sungguh. Kalau kita cakap kesungguhan, jadikan kata terbitan je. Mujahadatun. Ikutkan yang ni boleh. Antara dua ni boleh, tuan-tuan, yang mana satu? Ya ikut yang mujadalah atau jihad ni, sama saja. Mujahadah boleh juga atau jihad boleh juga. Sama-sama kata terbitan. Kalau perbezaan dia macam mana? Mungkin nanti Ustaz Farid akan jelaskan perbezaan dia. Contoh lagi yang lain. Contoh lagi yang lain kalau kita nak cari dalam yang sini ni, nanti kita akan cari.
fa'ala. Dalam Al-Quran apa sabaqa. Sabaqa. Kita kan sabaqa. Sabaqa ni maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau cari dalam kamus makna dia adalah berkompetisi, berlomba. Kalau kita nak jadikan perlombaan, sebab tu kita dalam bahasa kita musabaqah. Ikutkan yang ni dia, mujadalah. Sini jadi dia musabaqah. Ikutkan yang mujadalah ni bentuk dia, patterns dia, pola dia, wazan dia, mujadalah. Berarti sini musabaqah. Sebab tu dalam pertandingan musabaqah tilawah Al-Quran, musabaqah ini ada musabaqah. Jadi itu dia pertandingan. Dari asal dia sabaqah ni. Sabaqah ni maknanya bertanding atau saling berlomba atau kompetisi macam itulah. Musabaqah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kemudian yang dua terakhir ada ni fa'ala, taf'il atau taf'ilatan, tanzil, tazkiratan. Jadi kalau bentuk fa'ala, tadi kita ada buat tadi contoh nazzala kan? Nazzala. Nazzala. Nazzala yunazzilu, makna dia menurunkan. Jadi dia tanzil. Masdar dia kata terbitannya tanzil, penurunan. Sini menurunkan juga makna dia. Dia terkadang masdar ni pun boleh juga dimaknakan fi'il, tapi tak ada pelaku dan tak ada masa. Jadi menurunkan. Sama-sama dia. Tanzil, fa'ala, kalau sini nazzala, tanzil. Contoh lagi yang lain, dzakkara yudzakiru, mengingatkan atau mengingat. Dzakkara. Jadi tadzkirun, tadzkir. Apa lagi? Ada di sini, kat sini tadzkiratun, boleh bentuk yang kedua. Tazkiratun ni bentuk yang kedua dia. Sama saja untuk yang fa'ala yufa'ilu. Contoh yang fa'ala yufa'ilu. Ni fajjara yufajjiru. Fajjara yufajjiru ikut ini. Berarti tafjirun. Tafjir. Ikutkan ini ya. Tafjirun. Apa lagi Syahir? Ada contoh lagi yang lain. Fa'ala ni. Yang kata kerja dia tu fa'ala. Okey, tak apa, kita skip dulu. Nanti kita akan terjumpa nanti. Apa? Allama, bagus. Allama yu'allimu. Okey. Allama yu'allimu maknanya mengajarkan. Mengajarkan. Pengajaran berarti ikutkan sini ni. Tanzilun berarti ta'limun. Sebab tu nama dalam kadang-kadang ada orang cakap ta'lim. Kalau ta'lim dalam satu madrasah ada cakap ta'lim. Inilah dia. Atau majlis ta'lim, majlis pengajian, majlis pengajaran agama, macam itulah. Tanzil, 'allama yu'allimu, ta'lim. Okey. Yang terakhir ini yang 3 huruf. Yang 3 huruf ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada pattern dia, tak ada wazan dia, tak ada pola dia tu yang kalau 3 huruf. Macam qala ni qaulun. Kalau kataba ni masdar dia kitabatun. Kitabatun. Tak ada pola dia. Sini qaulun, sini bentuk dia lain pula, kitabatun. Sini ada 1 2 3 4 5. Sini 1 2 3. Berbeza-beza bentuk dia. Bentuk masdar dia berbeza-beza. Tak ada format khas untuk masdar dia yang 3 huruf. Tapi kalau yang 2 hingga ke 9 tadi, istakhraja, dia ikutkan sama ni. Sama dia. Akhraja, alama, sama bentuk dia. Nazala dengan alama, ada pattern khas dia. Tanazzala, ta'allama, ada pattern khas dia. Jadi yang kedua hingga ke 9 ni ada pola khusus dia, ada wazan khusus dia. Wazan itu mana? Kita tengok di sini. Di sini ada dalam tabel. Tapi yang 3 huruf tak ada. Okey. Kadang dia syafa'atun, dhalla, dhalalun, wa'ada, wa'dun. Tak ada bentuk khas dia tu, tak ada. Bermacam-macam bentuk dia.
Sehingga tak ada kaedah tertentu. Yang ini ni disenaraikan dalam kamus. Cuma yang lain tak ada disenaraikan dalam kamus. Sebab dia kita yang kena buat sendiri. Kita yang kena membina masdar dia tu. Macam mana nak bina? Kita ikutkan wazan yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau bolehlah, hafallah wazan ni. Hafallah bentuk dia ni. Hafal. Silakan menghafal. Kalau tuan-tuan nak susah nak menghafal, kena banyak membaca dia. Membaca saja. Membaca tulisan-tulisan Al-Quran atau tulisan Arab yang jumpa, cari wazan, cari yang masdar dia. Kalau tak banyak membaca ataupun mendengar, kena hafal. Usahakan menghafal. Sebab macam dia dalam masdar ni dalam bahasa Inggeris tu verbal noun. Contoh fly jadi flight. Tuan-tuan dan puan-puan tak ada nak hafalkan fly, jadi verbal noun dia adalah flight. Tak ada hafalkan. Cuma selalu mendengar dan selalu membaca. Macam tu juga bahasa Arab. Kita tak nak menghafal, kena selalu membaca dia, mungkin dengan Al-Quran, ataupun mungkin mendengar kajian daripada hadis-hadis yang dibacakan. Kalau jarang membaca ataupun jarang mendengar, kita selalu menghafal ataupun dengan cara membuat latihan yang ada. Okey. Ni latihan dia. Di latihan ni ada banyak. Tuan-tuan kena tentukan masdar dia. Ikutkan saja pattern tadi. Yang ni pun kena cari wazan dia. Masdar dia. Kalau yang ni yang tiga huruf, tuan-tuan boleh agak-agakkan dulu. Lepas tu tengok kunci jawapan dia. Ada kunci jawapan di belakang ni. Cari nanti kunci jawapan, sesuaikan ataupun tengok di sini ni. Di kamus ni, betulkan. Contoh wa'ada. Wa'ada ni setahu yang kita rasakan sebagai masdar dia adalah wa'dun. Betul tak wa'dun? Kita cari belakang di kamus wa'ada. Wa'ada, betul tak wa'dun? Kita kena rujuk pada kamus. Kalau yang 3 huruf wa'ada. Mana wa'ada ni? Wa'ada. Okey, waroda. Wa'ada. Ni wa'ada, wa'aza. Ni wa'ada. Ni. Ni ada. Dia buat janji. Kalau menjanjikan wa'ada. Tapi kalau terbitan dia janji. Ini dia wa'dun. Wa'dun. Nampak? Wa'dun. Jadi kita kena rujuk pada kamus. Kalau yang 3 huruf. Kalau yang 4 huruf. Kalau ini wazan pertama. Kalau wazan pertama yang 3 huruf, dia ada dalam kamus. Tapi wazan kedua hingga wazan ke-9 tak ada. Itu kena tuan-tuan sendiri yang bina. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang bina. Okey. Yang ni kena rujuk pada kamus. Yang ini pun, ini kita kena cari kata kerja dia. Al-kufru. Kalau kafara tak mungkin. Kafara ni wazan yang kedua. Berarti dia takfir. Tanzil tadi kan. Takfir berarti al-kufru ni bukan kafara kawan dia. Pasangan dia. Tapi kafara ni. Al-kufru kafara. Sesuaikan. Cari kata kerja dia. Okey. InsyaAllah. Bolehlah tuan-tuan dan puan-puan kerjakan semua ni. Kalaupun ada yang tak faham, sila tanyakan. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam penyampaian dan mohon maaf atas segala kesilapan perbuatan dan perkataan saya. Wallahu alam, semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Farid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Agong kerana memberi pencerahan mengenai perubahan-perubahan wazan PL. Sekarang kita dalam perbincangan yang nombor 3. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan yang ketiga adalah perkataan yang seerti ataupun muradif. Tuan-tuan boleh lihat pada muka surat 220.
2, 4, 6, 7, 8. Baris yang ketujuh. Baris yang ketujuh. Tuan-tuan akan jumpa perkataan al-ghamamu al-muznu. Itu maksudnya awan. Al-ghamam. Kalau ghayyim maksudnya mendung. Ghayyim. Ghayyiman maksudnya mendung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ada satu perkataan dipanggil apa? Ghayyimun. Ghayyimun ni mendung. Dalam buku yang kita nak bincangkan, bukan ghayyim tetapi perkataannya adalah al-ghamam. Maksudnya awan. Satu lagi dipanggil sebagai al-muzn. Al-muzn. Ini juga awan dalam Quran Suratul Waqi'ah. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Okey. Tuan-tuan tambah satu lagi dalam buku tu, yang ketiga dipanggil apa? As-sahabu. As-sahabu. 3. Sahab ni banyak juga datang Quran. Al-ghamam ni, bila al-ghamam ni maksudnya datangnya awan, tidak ada air dalam tu. Awan. Dalam tak ada air. Itu al-ghamam. Kadang-kadang dia berbentuk azab tau, al-ghamam ni. Tapi as-sahab, selalunya dalam tu ada air. Awan, dalam ni ada air. Air banyak. Okey. Itu as-sahab. Kita lihat dalam surah apa Al-Ghamam, juzuk yang pertama ada. Surah Al-Baqarah juzuk pertama. 1 lai, 2 lai, 3 lai. 3 lai juzuk pertama. 3 lai plus 1 muka. Okey, 3 lai plus 1 muka. Ayat bawah sekali tu Ayat bawah sekali. 3 lai plus 1 muka. Jadi ayat dia apa? Wa zallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Alaihim ke alaikum? Alaikum. Wa zallalna 'alaikumul wa zallalna 'alaihimul wa zallalna 'alaikumul ghamama. Alaikum Jadi dua sama, juzuk 9 pun sama dengan ni tak? Alaikumul ghamama wa anzalna. Kami naungi ke atas kamu al-ghamam, awan. Ghamam ni maksudnya gham. Gham ni maksudnya satu tutupan. Gham boleh maksud kesedihan juga, ketutupan juga tu, kemurungan, gham, kesusahan. Sebab apa? Dalam surah Al-Anbiya pun ada sebut kalau tak salah, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Nampak? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan daripada gham, kemurungan, kesedihan. Tu juzuk 17, 4 lai. Juzuk 17, tuan-tuan perempuan buka, selak 1 lai, 2 lai, 3 lai, 4 lai. Belah bawah tu ada gham. Okey. Dia tutupan juga, sebab bila mana awan tutup bumi ni, dia akan rasa gelap. Dia menaungi. Jadi gelap. Dan ini bermaksud azab ni. Azab, hukuman, iqab. Juzuk yang kedua, tuan-tuan buka 5 lai plus 1 muka surat. Juzuk 2 bawah sekali. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal
Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Minal ghamam. Ada perkataan ghamam. Itu mana awan juga. Okey. Itu semua adalah al-ghamam menunjukkan maknanya adalah awan yang tidak ada air dalam dia. Dalam surah juzuk 19, page yang pertama tengah-tengah tu, juzuk 19 page yang pertama sekali. Surah apa? Al-Furqan. 19 page yang pertama, Suratul Furqan, apa dia tulis? Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghama. Wa yauma tashaqqaqus sama', pada hari terbelahnya langit. Bil ghamami wa nuzzilal, dengan awan. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Okey, ini semua ghamam maksud awan. Yang tak bukan menunjukkan dalalah petunjuk yang akan turun hujan, tidak. Okey. Kemudian yang perlu lagi kita tahu, okey, cukuplah 3 kita bagi. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan perlu tahu juga ni, sebagai pengenalan, al-ghamam dia lebih gelap berbanding as-sahab. Al-muzn lebih cerah berbanding as-sahab. Nampak? Kita compare kan antara apa? As-sahab dengan muzun, as-sahab dengan ghamam. Okey, as-sahab ni awan. Ni pun semua makna awan. Cuma ghamam ni awan yang gelap. Seolah-olah awan menaungi bumi, gelap. Tapi di sini gelap juga as-sahab. Awan gelap, tapi tak segelap al-ghamam. Al-muzun, iaitu kita panggil cahaya, awan cerah. Awan bersinar, cerah. Jadi as-sahab tak secerah al-muzun. Muzun lagi cerah berbanding dengan as-sahab. Nampak perbezaan Quran yang begitu halus. Okey. Seterusnya kita akan lihat dalam surah As-Sahab. Dalam surah apa? An-Najmi. Juzuk 27. Satu lay, dua lay. Dua lay juzuk 27. Satu lay 27, dua lay. Buka dua lay. Ada tulis wa in yarau kisfam minas samaa'i saqitan yaqulu sahabum markum. Okey. Wa in yarau, sekiranya mereka melihat kisfam minas sama', satu kepingan daripada langit, saqitan, jatuh ke bumi. Wa in yarau kisfan minas sama'i saqitan yaqulu, mereka kata apa? Sahabun markum. Ini adalah awan yang markum ni yang bertindih-tindih, kepulan-kepulan awan, kita panggil rukama. Dalam Quran ada tau, alam tara annallaha yusji sahaban, ada tak? Surah apa dah? Allahumma salli ala Muhammad. Surah An-Nur, juzuk 18. Juzuk 18, tuan-tuan buka helaian yang ke 7 lay. 7 lay ayat bawah sekali. Juzuk 18. Tuan-tuan buka 1 lay, 2 lay, 3 lay, sampailah 7 lay. Waktu 7 lay tu, tuan-tuan akan nampak apa di situ? Ayat bawah sekali. Alam tara annallaha yusji. Alam tara annallaha yusji sahaban. Alam tara annallaha yusji sahaban. Apa ni? Alam tara annallaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. Sini pun ada perkataan rukama juga. Rukama dengan markum samalah. Ra kap mim, asal ra kap mim. Markum isim maf'ul, rukama. Tidakkah kamu melihat, tak alam tara annallaha yusji sahab, Allah Taala mengarahkan sahab, awan, sahaban, thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. Allah Taala arahkan awan bergerak, berarak,
kemudian dia bertindih sesama berkumpul, berkelompok, bertindih antara satu sama lain. Itu dipanggil rukama, markum. Okey, ni sahab. Nampak sahab, markum, rukama. Jadi maksudnya apa? Sahab ni yang akan turun hujan. Bila awan dah berarak dalam ayat ni, surah An-Nur, awan yang berarak, jadi dia akan datangkan air. Contoh, dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah juzuk 2. Juzuk 2, tuan-tuan buka 2 lay. 1 lay, 2 lay, juzuk kedua ayat atas sekali. Alam, apa nama? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar. Nampak? Wa tasri fir riyahi was sahabil musakhkhar. Nampak was sahab. Awan yang ditundukkan. Wa tasri fir riyah, bertiup angin. Kemudian awan yang ditundukkan. As-sahab ni maksudnya awan yang selalunya akan menurunkan hujan. Nampak as-sahab. Itu semua ayat Quran okey. Tuan jelas 1, 2, 3. Sahab, al-ghamam. Seterusnya al-muzun. Apakah muzun? Dalam surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah juzuk 27. 27 tuan-tuan buka berapa lay 7 lay satu muka. 7 lay plus 1 page. Mana sebelah kiri lah. Ayat bawah sikit tu tuan-tuan tengok. Afara'aitumul ma. Juzuk 27 berapa tadi? 7 lay plus 1 page. Jadi 7 lay semuka kita panggil. Macam mana? Afara'aitumul ma alladhi tashrabun. Kamu beritahu kepada aku air yang kamu minum. Air yang kamu minum. A'antum anzaltumuh. A'antum anzaltumu. Adakah kamu yang menurunkan air? A'antum anzaltumuhu minal muzni. Minal muzni. Adakah kamu yang menurunkan air daripada muzun? Muzni daripada awan, iaitu air hujan. Am nahnul munzilun. Ataupun kami yang, iaitu Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Ini pertanyaan. Nampak muzun ni adalah untuk hujan. Awan. Itulah hari ini kita bincangkan beberapa perkara lah mengenai dengan perkataan 3 ni. Tadi kita awal-awal tadi kita ada baca surah apa tadi? Surah Al-Anbiya tadi mengenai kisah Nabi Yunus. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban. Nampak mughadiban. Mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada. Jadi mughadiban daripada PL apa? Verb dia adalah ghadaba. Tuan-tuan nampak ghadaba. Kalau lah kata ghadib, ghadibun, daripada verb dia apa? Ghadiba. Ini isim fa'il ni, isim fa'il. Ambil buku saraf. Ini isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Makna dua. D-O-E-R, dua. Orang yang melakukan. Orang yang marah, orang yang marah. Sama. Cuma asal fa'il adalah ghadaba. Ini asal fa'il ghadiba. Tuan-tuan, kalau nak tahu lebih lanjut mengenai dengan PL daripada mana isim fa'il, isim maf'ul semua ni, saraf kita dah lengkapkan semuanya berada dalam buku ni. Tuan-tuan kena dapatkan, mesti dan wajib kena dapatkan buku ni untuk mahir dalam saraf. Semua susunan ada bermula daripada past tense, fa'il madhi, fa'il mudhari',
sampailah ke zaraf. Semua ada, tak kira lah fi'il sulasi, ruba'i, khumasi, sudasi, fi'il huruf ilat, mahmuz dan sebagainya. Semua ada dalam ni. Tuan-tuan kena hadamkan dan dapatkan yang paling penting. Admin kita akan masukkan sebentar lagi mengenai dengan buku yang tuan-tuan mesti kena dapatkan. Okey? Mesti kena dapatkan buku ni. Okey. Apakah perbezaan mughadiban marah, ghadibun marah? Adakah ghadabah ni saling marah memarah? Makna Nabi Yunus marah, Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala marah, Nabi Yunus marah. Tak, bukan maksudnya begitu. Kita kena faham, kadang-kadang dalam Quran, bila datangnya fi'il yang macam ni bukan maksud saling marah memarahi. Ada ketikanya maksudnya apa? Lil mubalaghah. Nampak Lil apa? Mubalaghah. Sebab itu dalam Quran, tuan-tuan buka juzuk yang kedua. 9 lai tepat. 9 lai tepat. Ayat yang atas sekali, juzuk kedua. Tuan-tuan akan jumpa ayat Quran disebut hafizu. Hafizu ala salawati was salah. Hafizu. Hafizu macam ni hafizu. Hafizu ala salawati was salah. Hafizu daripada fi'il amar, daripada hafaza. Hafiza yahfazu. Kalau ini kita panggil hafiz, orang yang hafiz, orang yang hafal Al-Quran, hafiza, hafiz. Okey. Ni daripada apa? Hafizu, daripada verb dia apa? Verb dia adalah hafaza. Fi'il dia hafaza. Kalau kata ihfiz, ihfaz. Fi'il dia apa? Fi'il dia hafiza. Apa perbezaan ni? Sama aja, jaga-jaga, saling jaga menjaga, bukan? Takkan hafizu ala salawati wassalah, saling jaga, berjagalah kamu antara solat. Antara solat-solat dan juga solat wusta. Jadi tak tepat terjemah tu. Jadi inilah maksudnya jaga mubalaghah, betul-betul punya jaga. Nampak? Hafazah mana betul-betul punya jaga, lil mubalaghah, berbanding dengan hafizah. Hafizah jaga juga. Inilah makna yang dalam, dalam balaghatul Quran. Okey, sekarang ni terus kita masuk perkataan, kita sambung lagi. Kita ada page yang berikut mengenai dengan perkataan bahasa Arab yang sama dengan bahasa Melayu. Bukan bahasa Arab sama dengan bahasa Melayu, bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Arab. Jangan tersalah tu. Sebab bahasa Arab dulu, kita yang ikut dia, bukan dia ikut kita. Okey. Kita lihat. Sebelum saya nak bacakan buku ni, suka saya peringatkan dua benda lah, dua perkara. Perkara pertama, tuan-tuan yang tak dapatkan lagi buku ni, mesti kena dapatkan buku ni dulu. Buku ni mesti kena dapatkan. Tak kira lah tuan-tuan nak belanja ke, sahabat-sahabat tuan-tuan, anak-anak perempuan, ataupun yang minat dalam bahasa Arab, tidak kira yang sedang stam dan sebagainya, SPM ke, lepasan SPM ke, dapatkan buku ni. Itu yang pertama sekali. Sebelum tuan-tuan belajar. Yang keduanya, tekan butang share. Di bawah tuan-tuan sebelah kiri, sebahagian setnya sebelah kiri. Butang share. Tekan supaya dapat tular video ataupun pengajian kita ni ke seluruh alam. Kita nak. Bukan kita nak masyhur, kita nak popular. Tidak. Hanya kita nak berkongsi ilmu. Share. Ramai yang dapat berkongsi, maka pahala berpanjangan. Sekarang kita lihat pada muka surat 224. Buku Ustaz Wan Rosli 224. Perkataan bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Arab. An-nikah. Nikah, bahasa Melayu pun nikah juga. Akad nikah. Kahwin, nikah sama. Yang kedua, rahmat. Bahasa Arab pun rahmat juga. Bahasa Melayu pun rahmat. Rahmatan lil alamin. Yang ketiga, reda. Reda. Reda, bahasa Melayu kita reda. Reda samalah. Ada juga kata marah dia telah reda. Reda makna telah turun. Marah telah turun, telah reda. Itu reda. Kalau reda, re bukan re bermaksud reda.
makna persetujuan, agree, persetujuan. Allah Ta'ala redha pada mereka, makna Allah Ta'ala setuju dengan perbuatan mereka. Nampak? Redha. Re bukan re. Kemudian redha dekat dalam ni dia tulis tarda. Tarda tu verb. Verb. Kalau noun dia redha juga sama. La rajamnak, makna rejam. La rajamnak, lam tu lam tambahan taukid lah. Kalau kita buang lam tu jadi rajamna, rajam. Na tu adalah fi'il. Ka tu maf'ulun bi. Itu semua perkataan tambahan, kata ganti nama. Asalnya rajama. Rizqi, rezeki ataupun dalam bahasa Arab dia tak sebut rezeki, dia sebut rizqi. Rizqi. Bahasa Melayu rezeki. Murah betul rezeki kamu pagi ini. Tapi Arab tak sebut rezeki, rizqi. Nampak? Rizqi. Riba lah bahasa Melayu, bahasa Arab sama. Risalatahu. Hu tu nya lah. Asal risalah. Ruh. Cuma ruh ni ada makna ruh malaikat Jibril, Ruhul Amin. Ada yang ruh bermakna ruh dalam jasad, ruh, nyawa. Sabar juga bahasa Arab, cuma bahasa Arab guna sabar. Bahasa sebab dia mubalaghah, sabar ni. Bahasa Melayu tak mubalaghah sangat, sabar biasa je, sabar. Okey. Sabtu. Sabtu sama bahasa Arab, bahasa Melayu. Saffa wal malaikatu saffa. Saf bahasa Melayu pun saf juga. Assalamualaikum, salamun alaikum, salam bahasa Melayu pun salam. Solab ni bahasa Arab, solabuh mereka menyalibnya. Bahasa Melayu kata salib, sebab bahasa Melayu tak ada bahasa Melayu tak ada sod, dia huruf sin dia, salib. Dalam bahasa Arab salib, solab ni verb. Sabab bahasa Melayu sebab, bahasa Arab sabab. Tukar i jadi a. Sabab. Bahasa Arab sebut sedekah, bahasa Melayu sebut sedekah. Dia tukar i semua. Sebab tu bahasa Melayu banyak i. Banyak. Sedekah. Bahasa Arab sedekah. Sihir lah. Sama. Sa'ala, soal. Ini sa'ala ni verb. Kalau noun dia sama macam bahasa Melayu. Isim, soal. Sa'ala yas'alu soalan. Soal. Soleh lah, orang yang baik. Amal soleh. Subuh juga. Cuma kadang-kadang sembahyang subuh dipanggil solatul fajr. Kadang-kadang solatul subhi boleh juga. Subuh. Tapi kalau sobah makna waktu pagi. Syak. Ragu-ragu. Syak tu apa? Makna ragu-ragu. Was-was, ragu-ragu, syak. Bahasa Melayu pun syak juga. Jadi sebenarnya ragu-ragu ni makna tidak yakin lah. Dalam perbahasan usul fiqh dia luas lagi tu. Ada waham, ada yang syak, ada zon, ada yakin. Tapi dalam bahasa Melayu kita bila sebut syak, iaitu was-was, ragu-ragu. Ataupun syak wasangka. Aku nampak orang yang lalu depan rumah kita ni agak mencurigakan, kita panggil syak wasangka. Okey, sekadar itu saja. Kita ada satu kolom lagi, insya-Allah pada hari Isnin ni akan menutupi majlis kita. Majlis apa? Bukan majlis pengajian ni, majlis untuk bahasa Arab yang sebiji sama dengan bahasa Melayu. Lepas ni kita akan masuk bahasa Arab yang hampir-hampir dengan bahasa Melayu yang hampir-hampir dengan bahasa Arab. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa pesanan saya yang terakhir sebelum menutup majlis ini, dapatkan buku ini dan juga buku Nahu dan Saraf yang kami cetak, yang dipermudahkan untuk tuan-tuan mudah belajar bahasa Arab, Nahu dan juga Saraf. Okey, grammar lah kita panggil. Sekadar itu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.